Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penuntut ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya kita dapat meneruskan pengajian kita dalam sebuah kitab nama dia Hikayatun Fiqhiyatun. Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtaratun. Nama dia menariklah. Hikayat-hikayat fiqh yang terpilih. Kalau nak kira hikayat fiqh tu banyak lagi lah, tapi kita pilih ambil yang ada cerita, ada story yang boleh diambil pengajaran dan iktibar daripada kisah yang tersebut. Para pelajar sekalian, kisah kita yang pada kali ini kisah kedatangan seorang A'rabi. Apa dia makna A'rabi? Seorang Badui. Biasanya kalau orang Badui datang, dia tak ada protokol. Dia nak tanya apa, dia tanya. Soalan dia tak payah dia fikirlah. Dia punya SOP soalan tu, dia tanya aja. Dan soalan dia kadang-kadang kita sangat memerlukan untuk mengetahuinya. Cuma para sahabat besar tak berani nak tanya. Para sahabat yang besar, Sayyidina Abu Bakar, Umar, tak berani nak kemukakan soalan. Tunggu orang-orang Badui datang, orang Arabi mari, kita tunggu mereka yang bertanya. Tunggu Arabi yang bertanya. Sebab apa? Sebab ialah orang kampung, bahasa dia direct ya, dia tak payah orang panggil, tak payah duk lapik-lapik kan? Tak payah cakap berlapik sangatlah. Itu maksud dia. Baiklah para pelajar sekalian, kisah kita diriwayatkan oleh seorang sahabat nama dia Al-Bara bin Azib. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala. Dia kata apa? Ja'a a'rabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Datang seorang Badui, Arabi itu makna orang Badui, orang kampung. Mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, 'allimni 'amalan yudkhilunil jannah." Masya-Allah. Masya-Allah tuan-tuan, tengok soalan dia sepatah ya. Wahai Rasulullah, alimni, ajarkan kepada saya amalan yudkhilunil jannah, yang membawa saya, memasukkan saya ke syurga. Bukankah soalan itu besar? Wa fi riwayatin, ada dalam riwayat lain, yuqarribuni ilal jannah wa yub'iduni minan nar. Ajarkan kepada saya amalan yang boleh mendekatkan saya ke syurga, boleh masuk saya ke syurga, dan menjauhkan saya dari neraka. Nah, ini detail sikit, kan? Faqala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita jawab dengan jawapan yang cukup mantap. La in kunta aqsartal khutbata laqad a'radtal mas'alah. Nabi kata, ya Arabi, walaupun kamu pendek ya ucapan, ialah ucapan amalan masuk syurga, jauh daripada neraka. Dua patah. Laqad a'radtal mas'alah, tapi engkau telah membesarkan, meluaskan tajuk perbincangan. Sebab kita nak masuk dalam sudut mana? Nak masuk syurga ni, dia ada lorong dia. Yang pertama, lorong ke syurga, akidah, tauhid. Yang kedua, lorong ibadat yang difardukan. Kemudian lorong ibadat sunat.
loro muamalat. Karena itu Nabi kita respon, laqad aqsaltal khutbata wa a'radtal mas'alah, qad a'radtal mas'alah. Mu pendek aja cakap, tapi dia punya perbincangannya luas. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat, Nabi yang ditanya juga mempunyai jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim maksudnya cakapannya pendek tapi makna dia panjang. Faqala sallallahu alaihi wasallam, hadis ni panjang tapi kita nak ambil tajuk kita aja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'tiqin nasamah wa fukkar raqabah. Tengok, soalan pendek, jawapan pun seimbang. A'tiqin nasamah artinya merdekakan satu nyawa. Kamu bebaskan satu nyawa, maknanya merdeka seorang hamba. Tak kiralah hamba itu laki-laki ke perempuan, yang penting merdeka. Wa fukka ar-ruqaba, raqaba, wa fukka raqaba, dan bebaskan satu tengkuk. Macam mana sebatang tengkuk ni? Kan? Satu tengkuk seorang hamba. Dua perkara. Faqala, kata di A'rabi, ya Rasulullah, awalaysata biwahidatin. Bukan ke satu je tu, satu makna je. A'tiqin nasama wa fukar raqabah. Bebaskan merdeka seorang hamba dan bebaskan satu tengkuk. Bukankah sama? Pada zahirnya nampak macam sama, rupanya tidak. Qala sallallahu alaihi wasallam, la. Nabi kata tak sama. Inna itqan nasama an tafarrada bi'itqiha. Bebaskan seorang hamba, maknanya kita seorang membebaskan dia. Sama ada dia atau hamba kita merdekakan, atau kita beli hamba, kita merdekakan. Wa fakkar raqaba, bebaskan tengkuk dengan makna tu'in fi itqiha, kamu bantu untuk dia bebas. Boleh jadi dia nak bebas ni, dia kena bayar ke toke dia. Kita kata toke dia suruh bayar, mu nak bebas? Nak, bayar 50,000. Kita ada duit 5,000 ya, kita bagi 5,000. Orang lain bagi 5,000, bagi 10,000, itu dia panggil tu'in fi itqiha, kita bantu share untuk memerdekakan dia. Al-hadis, mana hadis tu panjang lagi. Lahu baqiyah waqtafaina bima yakhdim mawdu'an. Hadis tu panjang tapi kita ambil di sini, cukuplah setakat yang kita nak, tajuk yang kita nak je. Tajuk yang kita naknya setakat mana? Setakat merdeka hamba. Baiklah para jemaah sekalian, hadzal hadis rawahu Ahmad, Ad-Daruqutni wal Baihaqi fi Syu'abil Iman. Wa qala al-muhaqqiqun isnaduhu sahih. Alhamdulillah. Baik, dilalatul hadis. Hadis ini menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada membebaskan seorang hamba itu, iaitu min masarifiz zakah, daripada salah satu daripada asnaf yang boleh diberi zakat. Kita ingatkan dalam Al-Quran, tuan-tuan tanda dalam dalam Al-Quran surah At-Taubah tanda surah At-Taubah ayat 60, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab, riqab hamba, wal gharimin, orang berhutang yang bantu orang. Dalam siri lepas dah bincang. Wa fi sabilillah, pengembara pada jalan Allah dalam peperangan. Wa benis sabil, pengembara yang terputus bekalan. InsyaAllah nanti di akhir kita akan tadabbur ayat ini. Kenapa 4 perkara li, 4 perkara fi. Tanda tuan-tuan, jangan lari. Dia ada 2, 4 kumpulan li, lil fuqara. 4 kumpulan lagi wa fir riqab, wafi. Baik, para pelajar sekalian, alhamdulillah, ini ilmu tentang masarifuz zakah,
Makna zakat tu ke mana tempat yang kita boleh agihkan pembahagian zakat. Salah satu daripadanya ni, wafir riqab, membebaskan hamba. Baiklah para pelajar sekalian, kita bagi kepada macam biasalah 10 perbincangan dalam kisah ini. Yang pertama, rawi al-hadis nama dia Al-Bara bin Azib Al-Ansari. Al-Bara, tulis betul-betul Al-Bara tu Al-A-L-B-A-R-A, Al-Bara. Sebab anda tengok banyak juga penterjemah ni dalam buku-buku dia tulis Al-Barra, Al-Barra. Tapi setakat yang anda tengoklah dalam buku-buku kitab-kitab tarajum, la, ra dia nipis ya. Al-Bara bin Azib, bukan Al-Barra. Al-Barra la, Al-Bara bin Azib. Tulis baik-baik. Al-Bara bin Azib. Al-Ansari, Al-Ausi, Al-Harithi. Kunyah dia Abu Umarah, sahabiyun ibni sahabi. Masya Allah. Al-Bara sahabi, ayah dia Azib sahabi radhiyallahu anhuma. Jalilul Qadar, mempunyai kedudukan yang tinggi di kalangan sahabat. Ustusghira huwa wa Ibnu Umar. Dia dengan Ibnu Umar dianggap kecil pada masa peperangan Badar. Mana tidak dibenarkan ikut ke Badar sebab belum balik lagi ni. Maka dia tak pergilah. Ibnu Umar dengan Al-Bara tidak dibenarkan ikut. Dan ada lagi yang kecil-kecil. Tapi dia sempat sudah balik syahida Uhudan. Dia mula peperangan Uhud. Uhud ni tahun 3 para pelajar. Tahun 3 Syawal, tahun yang ketiga, dan selepas daripada Uhud. Mana dia dah balik, dia boleh ikut perang. Tapi dia sendiri, Al-Bara pernah dibawa oleh keluarga dia menyaksikan Al-Bara menyaksikan Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan ni Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Tahun yang ke-6. Wa anhu, Al-Bara kata, mahajara ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak sampai ke Madinah hijrah hatta qara'tu sabbihisma rabbikal a'la. Aku dah ingat ada sabbihisma rabbikal a'la. Kan Nabi kita hantar dulu Mus'ab bin Umair pergi jadi guru di Madinah. Dan surah-surah seumpamanya lagi. Syahidal Bara Fath Tustar. Dia pernah menghadiri pembukaan kota Tustar bersama dengan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dan dia bersama dengan Sayyidina Ali di dalam peristiwa Ma'rakatul Al-Jamal wa Siffin. Kan Sayyidina Ali berlaku berlawan dengan puak-puak Khawarij itu. Dan dalam peristiwa sejarah yang kita pun tak nak ingat lagi sejarah tu. Maka Al-Bara bersama dengan tentera Ali. Dan juga An-Nahrawan. Dia dengan adik-beradik dia nama Ubaid bin Azib nazal al-Kufah. Tinggal di bumi Kufah. Kufah ni di mana? Di Iraq. Wa mata ba'da 70 min al-hijrah. Dia mati selepas tahun 70 hijrah. Tahun tempat tak dapat diberitahu ni. Fi ayam Mus'ab ibn Zubair. Mus'ab bin Zubair radhiyallahu anhu. Baiklah. Dalam peristiwa ini kata Al-Bara, ja'a a'rabiyun. Datang seorang A'rabi, orang Badui, orang kampung. Siapa nama dia? Tidak diketahui. Kita kata biasalah tak diketahui. Sebab apa? Sebab orang Badui ni bukan dikenali. Al-Bara ni orang Madinah, Al-Ansari, Al-Ausi, kabilah Aus. Dia tak kenal pak cik tu. Cuma dia kata Arabi, seorang Badui datang tanya Nabi. Dia ingat peristiwa tapi nama pak cik tak ingat. Maka para ulama hadis mengatakan la yadurru, tidak memberi kesan kepada kesahihan hadis dengan majhul nama sahabat yang bertanya. Sebab apa? Sahabat tu dikira udul. Orang sahabat ni kira orang baik. Kita tak usah pakailah buah Syiah tu, sahabat pun dia condemn, kan, biar kat dia lah.
Dan kita pun jangan terpengaruh dengan dia. Kita nak biar dengan dia pun, kita jangan ikut dia. Jadi beberapa hadis ada yang menyebut demikian. Ja'a Arabi, tak tahu nama, tapi diterima. Yang pentingnya Arabi, orang Badui ini bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tanya. Wa yafrahu sahabatu bi as'ilatihim. Tuan-tuan kena ingat, para sahabat ni suka sangat, gembira sangat dengan jawapan-jawapan dengan soalan orang Badui. Sebab apa? Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang daripada banyak bertanya. Allah Ta'ala sebutkan, la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukum. Mu jangan tanya banyak kak, nanti tukar hukum daripada yang lebih ringan jadi berat, nyusah kamu. Jangan tanya banyak. Allah Ta'ala larang, Nabi juga larang bertanya banyak. Nabi kita marah bertanya. Maka para sahabat nak tanya tak berani, nak tanya tak berani, tetapi mereka menunggu kedatangan orang-orang kampung yang bertanya. Mereka hanya tunggu apa? Tunggu mendengar jawapan. Alhamdulillah. Jadi Nabi tak bagi tanya. Jadi sahabat-sahabat ni tak tanyalah. Jadi bila Badui tanya, semua menunggu apa? Menunggu jawapan, respon daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa soalan yang ditanya oleh Arabi ni? Dia tanya satu soalan yang ringkas, tapi respon Nabi sebelum Nabi jawab, Nabi kata soalan ringkas, tapi isunya besar. Isu dia besar, ataupun isunya sangat luas. Sangat luas. Kalau bahasa kita dipanggil zubdatul maudu'. Pati soalan tu. Dia tak mari meleret tanya. Tanya direct. Soalan nak tanya apa? Ajarkan saya amalan ke syurga jauh daripada neraka. Senang kan? Kalimah wahidah. Kalimah wahidah ini, kalau dia berpegang, dia akan dapat kemenangan al-falah, al-fawz, dengan kebajikan dunia dan juga kebajikan di akhirat. Masya Allah. Allahu Akbar. Ada lagi soalan yang seumpamanya. Tuan-tuan nak dengar kan? Orang Badui juga datang. Dalam hadis Anas radhiyallahu anhu menceritakan, jaa rajulan minal a'rab. Wa fi riwayatin jaa rajulun ila Rasulillah. Datang seorang laki-laki, ada yang mengatakan Arab, orang Badui. Laki-laki itu Badui. Dia mari tanya soalan yang sahabat-sahabat besar tak akan tanya soalan itu. Sahabat besar tak akan tanya. Sebab soalan itu apa? Simple sangat. Dan tak mungkin orang tanya. Sebab tak ada orang, kan sudah Nabi sudah jawab dengan malaikat. Tak ada orang tahu bila kiamat, kan? Dia tanya apa? Ya Rasulullah, mata sa'ah. Bila kiamat? Agak-agak saya nak bakal tanya ke soalan ni. Tak akan tanya. Tapi orang Badui dia bertanya, mata sa'ah ya Rasulullah, bila kiamat? Qala sallallahu alaihi wasallam, wa ma a'datta lis-sa'ah. Nabi respon balik dengan soalan balas. Apa dah kamu tahu ada kiamat? Apa persiapan awak nak pergi kiamat? Itu dia panggil soalan mantap. Soalan balas. Dia pun tak cakap banyak. Dia kata hubbullah wa rasul. Saya ni tak banyak amalan Rasulullah, tapi saya sayang kepada Allah dan sayang kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa innaka ma'a man ahbabta. Engkau akan dibangkit oleh Allah bersama dengan orang yang kamu sayang. Mu sayang dengan siapa? Sayang dengan Allah, dengan Rasul. Sayang dengan orang mukmin, sayang dengan orang kafir, sayang. Kamu akan bangkit akhirat esok bersama dengan orang yang kamu sayang. Baiklah, Anas bagi respon selepas mendengar jawapan ini.
Ana kata apa? Fa ana uhibbullaha wa rasulah. Aku sayang kepada Allah dengan Rasul. Abu Bakar wa Umar. Aku mengharapkan aku bersama mereka. Walaupun amalan aku tidak sebanyak mereka. Hadis ini dalam Muslim Sahih. Baiklah para jemaah sekalian. Itu sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu menunggu-nunggu kedatangan siapa? Orang-orang Badui bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita pergi kepada isu yang keempat, yujmil lahu Rasulullah. Nabi kita sallallahu memberi jawapan yang sangat ringkas. Rasulullah bagi jawapan yang sangat ringkas dalam soalan yang pendek. Nabi kata apa? A'tiqin nasamah. Merdeka seorang hamba. Wa fukka ar-raqabah. Bebaskan satu tengkuk. Rasulullah tahu dia sangat fasih bahasa Arab, cuma Badui ni mungkin dia tak boleh nak beza di antara dua kalimah tadi. A'tiqin nasama fukka ar-raqabah. Dia tanya balik. Boleh jadi soalan tu dari sudut lughawi ataupun dari sudut syar'i. Badui kata bukan kesama ya tu. Yang ni kata merdeka hamba, yang ni kata bebaskan tengkuk. Kan sama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi jawapan. Beri jawapan Nabi kata la. Sebab itu dalam hadis ni dia guna kalimah waw. Waw. Tengok. A'tiqin nasama wa fukka. Waw. Waw tu ataf. Dan. Maknanya kalau benda ni kita kata dan bermakna benda tu berbeza. Ataupun kalau benda yang sama dia jadi taukid menguatkan yang pertama. Tapi dalam hadis ini kalau Nabi sebut benda yang sama jadi tak ada faedah dalam cakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak mungkin dalam qaulun Nabi fudul, percakapan yang tak ada yang sia-sia. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan menggunakan kalimah waw menunjukkan tidak sama. Apa makna tak sama? Yang pertama, kita bebaskan seorang hamba dengan kita seorang bebaskan. Yang kedua, itqur raqab fakul raqabah artinya kita share. Hamba ni nak bebaskan diri dia dengan harga 50,000 tadi kita katakan. Tapi dia pergi bekerja, minta sana sini, minta zakat bolehlah 40,000. Kita ada duit 10,000 lagi ada. Kamu bayar, bermakna itu dia panggil fak ar-raqabah. Fakku raqabah. Jadi alhamdulillah para pelajar sekalian. Sesalah soalan Badui. Timbul lagi perbincangan. Perbincangan kenapa Islam membenarkan hamba. Ini tanda soalan. Ni orang-orang liberal, geng-geng yang tak apa faham Islam ni, dia duk pertikai lah. Islam pemain hamba juga. Baik. Kita masuk dalam sejarah sikit. Kedatangan Nabi SAW dengan Islam yang dibawa pada waktu itu, manusia dalam kebengungan dari sudut akidahnya duk sembah batu, kayu. Dari sudut muamalahnya, penindasan, penipuan, macam-macam ni. Kan? Semua benda ada. Dan perhambaan berleluasa tanpa sebab-sebab yang besar, sebab kecil pun jadi hamba. Tuan-tuan tanda sebab-sebab menjadi hamba zaman dulu, zaman jahiliah. Al-khatfu, dia tengok budak duk berjalan, dia curi, tangkap, kidnap, kan? Dia pergi jual jadi hamba. Macam kita ni orang-orang duduk curi budak-budak ni. Al-asru, bila dia berperang dengan dua kabilah dapat tawan jadi hamba. Dua. Biasalah kalau berperang tu dalam Islam, kalau berperang kalah jadi hamba. Yang ketiga adain. Ni dengan sebab hutang. Orang ni berhutang banyak dengan bos, dengan tokek besar ni, tiba-tiba tak boleh bayar.
Bila tak boleh bayar, maka tokek menjatuhkan hukuman. Hukuman apa? Kamu jadi hamba. Boleh. Macam sekarang ni dibuat oleh Ahlung. Ni sistem Ahlung ni sistem jahiliah. Jahiliah Turki dah panggil ni. Jahiliah Piau. Ni, orang yang tak boleh bayar, dia tawan dia, macam-macam ugutan. Yang ketiga, Al-Mubarazah. Dia berlawan dua orang, berlawan. Bertumbuk ke, tinju ke, gusti ke, main pedang ke apa benda. Yang kalah kena jadi hamba. Berapa dah? 4. Yang kelima, At-Tawalud. Dengan sebab ayah dia hamba, maka anak dia pun jadi hamba. Dalam sejarah mengatakan bahawa abwabul riq, pintu-pintu perhambaan di zaman jahiliah luas. Tak boleh bayar hutang pun jadi hamba. Kalau orang curi anak orang, tangkap, curi, pergi jual, jadi hamba. Maka begitulah keadaan hidup mereka, dalam keadaan terumbang-ambing, tak tahu siapa tokek, tak tahu siapa. Manusia ni ditangkap, dijual, bodoh begitu ya. Wajah al-Islam. Dengar tuan-tuan, kita orang Islam ni, kita mesti yakin, percaya, wajah al-Islam. Bila Islam datang, nak batalkan sistem perhambaan total 100% agak sukar. Kerana masalah masyarakat, masalah ekonomi, masalah macam-macam, maka Islam meletakkan satu garis panduan yang cukup adil. Yang cukup adil, iaitu orang nak jadi hamba hanya satu pintu. Daripada 5 pintu tadi, satu pintu je. Pintu mana? Pintu istirqaq al-asir. Kan waktu kita dah bincang dulu, sebelum berperang, kita beri tawaran kepada orang kafir masuk Islam. Baik, tak mau Islam, tak mau. Duduk di bawah pemerintahan Islam. Mu kekal dengan agama kamu, hartamu tidak diusik, cuma kena bayar jizyah. Jizyah ni dipanggil cukai kepala. No, tak mau. 3 hari buat persiapan, kita lawan. Bila lawan, kalau kalah, dia kalah, maka harta dia, anak dia, keluarga dia, semuanya jadi tawanan, jadi hamba. Inilah maknanya pintu perhambaan tu satu je. Kalau mereka berani lawan, itulah yang paling berat. Tapi kalau dia kata kita ni kalau lawan kita jadi susah, kita akan jadi hamba nanti, kan? Maka jangan lawan. Buat apa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Berdamai. Bila berdamai, duduk dalam suasana yang ada, mereka duduk di bawah pentadbiran pemerintahan Islam yang adil. Baik, para jemaah sekalian, itu dia panggil pintu ar-riq. Baik, kita pergi kepada isu yang ketujuh, ilajul Islam lirriq. Bagaimana Islam menangani masalah hamba. Hamba berlaku. Nak hapuskan terus, Allah Ta'ala tidak izinkan hapus terus. Tapi ada pintu hamba. Cuma, bagaimana nak menyelesaikan masalah? Yang pertama, man'ul istirqaq. Islam mengharamkan memperhambakan orang sewenang-wenangnya. Tak boleh. Memperhambakan orang sewenang-wenang tidak boleh. Habis. Kalau nak juga melalui jalan perang tadi. Situ saja. Yang kedua, at-takhallus minar raqiq al-mawjud. Memberi ruang untuk melepaskan hamba-hamba tadi secara berperingkat, bitadarruj. Supaya orang tidak pening. Orang ada hamba tiba-tiba dibebaskan. Kamu bebas dengan baik, dengan sendiri. Yang ketiga, ibqa' babin maftuh lirriqi. Membuka satu pintu untuk jadi hamba, itu pun pintu yang sangat sempit, iaitulah pintu apa? Pintu perang. Jelaslah kepada kita, tak boleh nak hambakan orang bodoh-bodoh gitu ya. Tak boleh nak tangkap orang main-main. Kan? Hamba yang sudah ada dibebas-bebaskan.
Kemudian cuma satu pintu saja yang boleh jadi hamba. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada isu yang ke-8, abwabu at-takhallus minar riq. Islam telah membuka ruang, pintu yang luas untuk membebaskan hamba. Islam buka pintu luas untuk apa? Untuk nak bebaskan hamba. Mana kalau kita bincang tentang hamba ni panjanglah, kan? Tetapi yang kita nak bincang tentang bagaimana hamba itu dibebaskan. Yang pertama, pintu yang pertama dibebaskan, dia panggil ja'alal kaffarah li ba'di dzunub itqur riqab. Allah syariatkan di antara beberapa kategori dosa, kafarah dia, penghapus dosa dia dengan apa? Dengan membebaskan hamba. Berapa perkara? Tanda tuan-tuan. Yang pertama, orang yang melanggar sumpah. Orang langgar sumpah, orang ni bersumpah, wallahi aku tak nak sekian-sekian. Dia pun menyesal. Ruginya. Bila dia menyesal, bagaimana dia nak tarik balik sumpah dia, nak batalkan sumpah? Maka Allah Ta'ala ajar cara membatalkan sumpah itu melalui ayat Quran, tanda surah Al-Ma'idah ayat 89. Surah Al-Ma'idah 89, Allah Ta'ala sebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. La yu'akhidhukumullahu billawwi fi aymanikum, walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. Allah Ta'ala tak ambil kira cakapan-cakapan biasa kamu, duk bala wallah itu bukan sumpah, itu orang panggil biasa ya, lidah orang Arab sebut macam tu. Tapi yang diambil kira, yang kita bersumpah betul, wallahi, wabillahi, wa ta'ala. Habis bila dia menyesal nak bayar sumpah macam mana? Dia kena kafarah, dia beri makan orang miskin 10 orang. Daripada makanan yang sederhana kita makan, ataupun beri pakaian untuk 10 orang, kita beli 10 helai jubah, beri pada 10 orang miskin. Au tahriru raqabah, atau membebaskan hamba. Tengok, sumpah kecil je, tapi dosa nak bayar kafarah dia, salah satu daripadanya apa? Kafarah atqu raqabah. Dosa yang kedua, ziharu zauj li zaujatihi. Suami menziharkan isteri dia. Apa dia zihar ni tuan-tuan? Zihar ni suami dia marah dengan bini. Dia kata apa? Dia kata, anti alayya ka zahri ummi. Mu haram aku sentuh sebagaimana haramnya aku belakang mak aku. Mak kita boleh naik dukun dia, tapi tidak bolehlah nak gunakan ibu kan. Maknanya dosa tu tak boleh. Dengan isteri semua boleh. Maka itu dia panggil zihar. Seorang suami kata kepada isteri dia. Ni jangan keliru sini ni. Nanti bab zihar ni panjang. Tuan-tuan tengoklah dalam kuliah saya, dalam kitab fiqh manhaji, kita dah bincang panjang bab zihar. Ni ada orang keliru, dia kata, ustaz, kalau kita samakan mak anak kita dengan isteri macam mana? Contohnya, mak isteri kita muka bulat, muka panjang itu. Muka bulat kan macam pinggan tu. Bulat. Mari anak dia bulat juga. Dia kata ni awang bulat ni macam muka mak dia. Lah, itu bukan zihar. Itu sama ya, mirip. Mirip, orang Kelantan kata meh. Ada meh. Anak ni meh mak dia. Mak ayah dia kau ikutlah. Zihar ni, dia kena kata, mu haram ke atas aku sentuh seperti haram aku sentuh belakang mak aku. Sentuh di sini dengan makna gunakan seperti isteri. Tak boleh. Habis, apa nak buat? Maka Allah kata, dosa dianya, fatahriru raqabatin min qabli an yatamas. Mu kena merdeka seorang hamba sebelum kamu sentuh isteri itu. 2. Dosa yang ketiga, al-qatlul khata. Orang bunuh orang kerana tersalah. Maaf. Dalil zihar tadi surah Al-Mujadilah. Tanda ni, pelajar-pelajar kita kaji tanda. Al-Mujadilah ayat yang ketiga. Tentang pembunuhan secara salah,
Dalil dianya surah An-Nisa ayat 92. Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Siapa dia bunuh orang dengan tersalah, maka dia kena merdeka seorang hamba. Ni orang duk sibuk tanya ni masalah. Ada orang cerita tentang kesalahan. Kita naik motosikal ke, orang belakang kita mati, kita kena puasa 2 bulan. Ni banyak ni. Baik, situ saya cerita lain kali. Yang pentingnya, cara yang kedua, pintu yang ketiga, merdeka hamba. Pintu yang keempat, jima'us sha'im fi nahari Ramadan. Orang yang berpuasa melakukan jima' pada siang hari Ramadan, sebagaimana hadis ja'a rajulun ilan nabi. Seorang laki-laki datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, halaktu, binasa saya. Nabi kata, kenapa? Dia kata dia jima' isteri dia pada siang hari Ramadan. Maka Nabi pun tanya dia, atajidu ma tuharir raqabah? Mu ada ke duit nak beli, nak bebaskan tengkok hamba? Dia kata, tengkok ni je ada Rasulullah. Tengkok nak bebas hamba tak boleh kan? Maka itu dia panggil 4 pintu merdeka dalam Islam. Mana pintu galakkan merdeka ataupun paksaan merdeka itu banyak. Pintu nak masuk satu je. Baik. Cara yang kedua, pembebasan hamba, haddu ala taqarrub. Syariat ini menggalakkan seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan membebaskan hamba, merdeka hamba, membebaskan hamba. Contohnya, seorang toke buat tak baik kepada hamba dia, maka dia kena merdekakan hamba. Cerita hadis Ibnu Umar, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man daraba ghulaman lahu haddan lam ya'tihi aw latamahu fa inna kafaratahu an ya'tiqahu. Siapa dia pukul hamba dia, tampar hamba dia, tanpa dosa yang dibuat, maka denda dianya merdekakan hamba tu. Tengok pintu kemerdekaan tu luas, banyak kan. Dan sesiapa yang buat benda-benda tersalah kepada hamba, maka kafarah dia apa? Merdekakan hamba. Allahu Akbar. Ibnu Umar, tanda tuan-tuan, seorang lagi sahabat. Kita ambil contoh-contoh ni, nak tengok supaya tuan-tuan. Kisah Abi Mas'ud Al-Badri. Abu Mas'ud Badri ni, dia pukul hamba dia. Yalah, panah mari. Fahazdarahu Rasulullah. Nabi pun kata, ya Abu Mas'ud, Allah lebih berkuasa daripada mu kuasa ke atas hamba. Abu Mas'ud tengok, ya Rasulullah, tengok aku pukul hamba. Dia kata, ya Rasulullah, huwa hurrun liwajhillah. Wahai Rasulullah, aku bebaskan dia, merdekakan dia kerana Allah. Subhanallah. Seorang lagi sahabat, Bani Muqarrin, dia tampar khadam dia, hamba dia, budak. Nabi kata merdekakan dia. Allahu Akbar. Artinya, mana-mana orang yang tersalah dengan hamba dia, dia kena merdeka. Bukan kata pergi cari alasan-alasan lain. Tak ada, merdekakan dia. Dan juga sahabat-sahabat Nabi ni radhiyallahu anhu, bila dia tengok hamba dia baik, dia bebaskan. Cerita Nafi' cerita, Ibnu Umar ni suka sangat merdeka hamba bila dia tengok hamba dia baik. Hamba dia belajar Quran, kalau hamba kuat pergi masjid, dia merdeka. Jadi hamba-hamba Ibnu Umar ni berlari ke masjid belakang. Bunyi azan pergi masjid, bagi ajar masjid. Bila Ibnu Umar tengok, dia ni warak merdekakan dia. Ada orang yang mari repot, ya Ibnu Umar, wallahi ma bihim ya Aba Abdurrahman, gelaran dia. Wallahi ma bihim illa an yakhda'u. Aku rasa hamba mu berlakon tu Ibnu Umar. Dia bukannya warak sungguh. Dia berlakon pergi pergi masjid ya. Ibnu Umar kata apa? Tuan-tuan tanda kata-kata keramat Ibnu Umar. Faman khada'ana billah in khada'na lah.
Siapa dia tipu kita kerana Allah dengan nama Allah, dengan cara beribadat kepada Allah, tertipulah kami. Ibnu Umar apa tahu? Kan? Kita nak macam mana kita nak tahu orang tu ikhlas tak ikhlas? Kita bukan boleh apa ni? Boleh belah dada orang. Ibnu Umar kata kalau dia tipu dia dengan nama Allah, aku tertipu. Apa susah aku? Baik, cara yang ketiga, amara bi musa'adatil mukatab. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberi galakkan supaya para sahabat membantu hamba-hamba yang nak lepaskan diri daripada hamba dipanggil mukatab, nak bayar kepada tuan dia, apa kat tolong bayar. Derma kilap pagi. Yang keempat, ja'ala lahum nasiban fi zakah. Allah sendiri sebut dalam ayat tadi, satu bahagian, 1/8 daripada zakat itu wa fir riqab. Abilah para jemaah sekalian, kita pergi kepada isu yang ke-9. Isu yang ke-9, hunaka latifatun lughawiyah. Ada satu isu bahasa yang cukup besar. Tuan-tuan selalu tadabbur kita pagi-pagi kan. Jadi ayat ni kita tadabbur, tanda surah At-Taubah ayat 60. Dalam ayat ini Allah sebut 8 asnah zakat. Tengok saya baca, perhati. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum. 4. Wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. 4. Cuba perhati. Yang pertama, innamas sadaqatu lil fuqara. Sedekah zakat itu untuk orang pakai li. Dia guna kalimah lam, lil fuqara. Lil masakin, untuk orang miskin. Lil amilin, untuk orang yang pegawai zakat, pemungut zakat, pembagi zakat, pegawai PPZ. Yang keempat, lil muallafah, bagi orang yang menjinakkan hati, untuk jinakkan hati, dia panggil muallaf. Baik. Kemudian 4 kategori yang kedua, Allah Ta'ala guna fi, wa fir riqab, dan untuk membebaskan tengkuk. Hamba lah tu. Wa fi sabilillah, untuk orang berjihad. Wa fir riqab wal gharimin, untuk orang berhutang kerana menyelesaikan masalah orang. Wa fi sabilillah, untuk orang yang fi sabilillah, orang yang berjihad. Yang keempat, wa ibnis sabil, untuk pengembara yang terputus bekalan nak balik ke rumah dia. Maka kenapa 4 yang pertama diguna li, untuk sedekah itu untuk pakai, untuk miskin, untuk pegawai, untuk siapa tadi, muallaf. Kemudian 4 lagi, wa fir riqab, dan pada membebaskan tengkuk, menyelesaikan hutang, orang yang nak berjuang fisabilillah, dan juga pengembara. Kata di para ulama, tanda tuan-tuan, wa ahsana ma qila, sebaik-baik ulasan ulama tafsir, ulama tadabbur dalam ayat ini, dia kata apa? 4 yang pertama itu mereka diberi zakat untuk mereka milik. Orang fakir boleh milik harta, kita beri zakat dia boleh beli barang. Orang miskin sama juga. Pegawai zakat boleh ambil gaji dia. Dan muallaf juga boleh terima zakat. Adapun 4 yang kedua, fi, pada. Mereka ini tak miliki harta. Orang yang merdeka, kita beli dia 100,000. Duit itu boleh kepada siapa? Boleh kepada tuan dia. Dia tak ada apa, dia boleh bebas tengkuk dia je. 1. Wal gharimin, orang yang berhutang kerana nak bantu orang, kerana menyelesaikan masalah orang, tak boleh duit ke poket dia. Duit itu dibayar hutang. Wa fi sabilillah, pada jalan jihad, orang nak pergi berjihad bukannya kumpul duit. Dia beli untuk beli senjata, beli baju besi, beli peluru, beli peralatan, bekalan untuk pergi berjihad. Fi.
Yang keempat, wabnis sabil, pengembara yang terputus bekalan juga, dia mereka tak boleh ambil duit zakat untuk simpan, dia boleh ambil duit zakat untuk beli tiket, beli bekalan nak balik ke negeri dia. Sebab di negeri dia, dia kaya. Cuma dia putus bekalan di tengah jalan. Wadah? Kita kata Masya Allah. Allah Ta'ala sebut di sini, faridatan minallah. Ini satu kefarduan daripada Allah. Wallahu alimun hakim. Allah Ta'ala maha bijaksana, maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Baiklah para jemaah sekalian, menarik kalau kita tadabbur ayat ni, lagi kita tadabbur, lagi kita rasa manis. Alhamdulillah, tuan-tuan ramai yang telah saya dapat respon daripada sahabat-sahabat pengajian kita ni, mengatakan alhamdulillah kita telah dapat sedikit merasa kemanisan belajar ilmu Al-Quran. Kita kata alhamdulillah. Itu baru tamar biasa baru, belum sampai ajwah lagi tu. Kalau sampai manis mesti ajwah, lagi tinggi kita berdarjat insya-Allah. Baiklah, yang terakhir sebagai penutup, yang ke-10, ada orang kata abad 21 ni mana ada hamba lagi, tak payah belajarlah. Kita kata lah, masih lagi ayat ini dipelajari, kerana peperangan jihad akan datang. Sekarang ni tak ada pani mari. Dan mungkin sebahagian beberapa tempat dalam dunia ini dikatakan, saya kata wallahu alam, tapi dikatakan, saya dengar daripada guru kami juga ada cerita di Madinah dulu, bahawa masih ada lagi di negara tertentu hamba. Wallahu alam. Cuma para pengkaji zakat zaman kita ini, mereka kaji wafir riqab. Asnaf riqab ni nak bawa ke mana? Dah ada seminar-seminar yang dibincangkan. Sahabat-sahabat dalam pusat zakat boleh respon nanti. Kan? Ana baca-baca gitu ya. Dia kata ada dalam cadangan-cadangan supaya kita bebaskan. Contohnya dipanggil pelacur. Yang ditangkap oleh bapak-bapak. Ada orang kata bapak ayam. Saya kata bukan bapak ayam. Bapak ayam boleh sembelih, bapak babi tu. Ambil orang buat hamba macam ni, kan? Nak bebaskan orang ni daripada tempat ini, kena bayar. Bayar ke bapak-bapak tu. Bapak panggil lah bapak apa pun, bukan bapak ayam. Jadi adakah tak boleh kita guna wafir riqab untuk gunakan saham hamba ni? Membebaskan. Dan banyak lagi lah isu-isu. Tuan-tuan boleh tengok daripada seminar-seminar yang dibincangkan tentang saham wafir riqab di zaman kita ini. Sama juga fisabilillah. Dulu fisabilillah orang pergi ke jihad saja. Sekarang ni jihad tak ada. Kerajaan dah beli senjata, orang tu beli senjata. Jadi kita jihad ilmu, jihad pendidikan. Jadi bolehlah kita gunakan wafisabilillah. Baiklah para jemaah sekalian, masalah ijtihadiyah yang boleh diperbincangkan oleh para ulama kita, ulama semasa. Tamatlah perbincangan kita, insya-Allah kita akan masuk dalam hikayat yang berikutnya dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.